Toyota Veloz ataupun Pro 2 Alza? Mana satu pilihan yang patut korang tunggu? Tapi Pro 2 akan guna nama Alza ke? Ataupun Pro 2 akan guna nama baru iaitu Trust ataupun Nexis? Wey, ni kereta apa ni? Inilah dia Pro 2 Trust yang baru. Bukan dinosaur ke tu? Itu T-Rex lah ngok. Serius ah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti mana yang telah kita tahu, Pro 2 Alza 2022 bakal dilancarkan tak lama lagi. Bahkan Pro 2 dah pun keluarkan video teaser berkenaan dengan Pro 2 Alza dengan codename D27A. Dan Toyota juga akan mengeluarkan MPV 7-seater mereka tersendiri iaitu Toyota Veloz. So video pada kali ini kita akan lihat perbezaan antara Pro 2 Alza 2022 dengan Toyota Veloz. Antara Pro 2 Alza dan Toyota Veloz, mana satu yang sepatutnya korang consider untuk beli? Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, subscribe dah sekarang kan. So tanpa buang masa lagi, let's roll the music. Sebelum ni tular berkenaan dengan image intipan berkenaan dengan Pro 2 Alza 2022 ni. Dan hari ini Pro 2 telah melancarkan satu video teaser berkenaan dengan Pro 2 Alza dengan codename D27A. Menurut maklumat yang telah kita terima, Pro 2 Alza ni akan dilancarkan terlebih dahulu dan diikuti pula dengan Toyota Veloz mungkin hujung tahun macam itulah. So sekarang ni pasaran Malaysia lebih menarik lah untuk segmen MPV 7-seater, di mana pembeli dekat Malaysia ni akan dapat lebih banyak option lah untuk memiliki MPV 7-seater bawah 100k. Kita harap Toyota Veloz bawah 100k lah kan. Untuk dimension, Pro 2 Alza dan Toyota Veloz ni sama je sebenarnya. Ianya berkongsi dimension yang sama, di mana dari segi saiz lebar, Pro 2 Alza dan Toyota Veloz sama-sama berkongsi saiz yang sama iaitu 1730 mm. Untuk panjang 4395 mm dan tinggi 1190 mm. Dari segi dimension, kedua model ni berkongsi saiz dimension yang sama sebab menggunakan platform yang sama iaitu DNGA platform. Kenapa untuk Toyota Veloz ni Toyota tak menggunakan platform mereka tersendiri iaitu TNGA? Sebabnya untuk platform TNGA ni ianya memerlukan kos yang lebih mahal berbanding dengan platform DNGA, dan sebab tu Toyota decide untuk menggunakan platform Daihatsu iaitu DNGA, di mana DNGA platform ni untuk production lebih murah berbanding dengan TNGA platform. Perbezaan yang kita boleh lihat berkenaan dengan Pro 2 Alza dan Toyota Veloz ni, kita boleh lihat daripada segi design lah. Kalau kita lihat design muka hadapan pada Pro 2 Alza dan Toyota Veloz memang totally different lah. Walaupun kedua-dua model ni dia menggunakan jenis lampu yang sama iaitu jenis lampu LED. Kedua-dua model ni juga mempunyai lampu DRL. Lampu DRL ni terletak dalam lampu headlamp. Untuk Pro 2 Alza, DRL ni berada di atas bahagian lampu, manakala untuk Toyota Veloz berada di bahagian bawah lampu headlamp. Dan yang paling menariknya, untuk kedua-dua model ni akan menggunakan sequential signal. Nampak lebih mewah lah kan. Perbezaan lain yang kita boleh lihat daripada segi design bumper iaitu bahagian grill. Kedua-dua model ni berbeza. Untuk Toyota Veloz ni, design grillnya seakan-akan seperti design yang kita lihat pada Toyota Cross. Manakala untuk Pro 2 Alza, design grill kita boleh lihat lebih kurang sama macam Pro 2 Altiva. Kalau dilihat pada bahagian sisi, kedua model ni nampak lebih kurang sama je. Pro 2 Alza ada juga door lining dengan kemasan krom. Tapi kalau kita teliti pada bahagian fender depan dan belakang, pada Toyota Veloz ni nampak lebih terselah berbanding dengan Pro 2 Alza. Untuk fender pada Toyota Veloz ni, dia punya curving line nya agak dalam sikit, seakan-akan nampak seperti ada wheel arch pada bahagian fender. Ternyata Toyota ingin membawa image sebuah crossover pada model Toyota Veloz ni, ditambah pula dengan adanya roof rail. Untuk Pro 2 Alza mungkin tak ada roof rail. Toyota Veloz ni akan menggunakan 17 inci. 1 inci lebih besar sikit berbanding dengan Pro 2 Alza, yang mana Pro 2 Alza menggunakan saiz rim 16 inci. Perbezaan lain yang kita boleh lihat untuk bahagian sisi,
Kita lihat pada Toyota Veloz, dia punya bahagian lining chrome tu, bahagian sisi dia bersambung daripada muka hadapan, daripada lampu headlamp tu, bersambung terus ke bahagian sisi sehingga ke bahagian belakang. Design ni kita boleh lihat pada model Hyundai Sonata. Bagi saya, lining chrome pada Toyota Veloz ni menampakkan Toyota Veloz ni lebih premium dan lebih mewah berbanding dengan produk Alza. Manakala design belakang untuk kedua model ni dia sebenarnya sama je. Cumanya perbezaan yang kita boleh lihat dari segi design lampu. Untuk Toyota Veloz, dia punya bahagian lampu tail lamp tu, dia punya LED tu bersambung terus ke lampu kiri dan lampu kanan. Manakala untuk produk Alza, lampu LED belakang ni dia tidak bersambung. Dia terpisah antara trim panel dekat bahagian tengah ni. Perbezaan lain yang kita boleh lihat untuk produk Alza dan Toyota Veloz ni dari segi bahagian bumper bawah ni lah. Kita lihat untuk produk Alza ni, design bumpernya dia mempunyai diffuser yang lebih menyelah dan lebih sporty lah berbanding dengan Toyota Veloz. Tadi kita dah lihat bahagian eksterior, sekarang kita lihat bahagian interior pula. Sama ke tak kan? Untuk produk Alza dan Toyota Veloz ni, in fact, kedua model ni menggunakan design dashboard, reka bentuk dashboard yang sama. Cumanya Toyota Veloz dan produk Alza ni dia menggunakan kemasan yang berlainan. Di mana kalau kita lihat untuk Toyota Veloz ni dia tambah sedikit minor detail kan, supaya nampak lebih premium dan mewah. Elemen soft touch banyak digunakan pada Toyota Veloz berbanding dengan produk Alza. Kita boleh lihat untuk bahagian panel tengah pada dashboard ni untuk Toyota Veloz, dia menggunakan soft touch, seakan-akan seperti leather. Perbezaan interior yang kita boleh lihat daripada segi penggunaan warna. Untuk Toyota Veloz, design reka bentuk dashboard ni dia menggunakan dual tone color. Dia menggunakan color black and white. Manakala untuk produk Alza, dia menggunakan satu color saja, iaitu color hitam. Tapi sebenarnya saya lebih prefer material yang menggunakan color hitam sepenuhnya. Sebab senang jagalah kan. Kalau macam Veloz ni dia menggunakan black and white tu yang kita risau. Sebab MPV 7 seater, memang kau bayangkanlah ada 7 orang anak masuk dalam kereta. What? Come on. Dengan penggunaan material yang color putih tu, confirm lah tak sampai seminggu lah. Jamin tak sampai seminggu, kemasan putih yang ada pada Toyota Veloz ni confirm makan berdaki-daki punya lah. Kedua model ni kalau kita lihat menggunakan 9 inci floating infotainment display. Dia menggunakan saiz display yang sama. Dan kedua model ni juga support Android Auto dan Apple CarPlay. Cumanya penambahan yang kita boleh lihat untuk Toyota Veloz ni, dia ada rear seat entertainment. So memang convenient untuk family yang punya bilangan anak yang ramai. So tak adalah kita akan lihat adegan pergaduhan antara Abang Long dan Kak Ngah. Perbezaan lain untuk kedua model ni, kita lihat bahagian konsol. Center konsol pada Toyota Veloz ni lebih clean. Sebabnya untuk Toyota Veloz dah menggunakan elektronik parking brake dengan brake hold. Untuk produk Alza masih lagi menggunakan manual handbrake. Dan center konsol pada Toyota Veloz ni juga akan ada port untuk wireless charging. Seterusnya untuk bahagian enjin, kedua model ni akan menggunakan enjin dengan kapasiti yang sama, iaitu 1.5 liter dual VVTi yang menghasilkan power output lebih kurang 106 PS dan 136 Nm of torque. Dan transmisi yang digunakan juga sama je, iaitu transmisi DCVT. Dari segi fuel consumption, saya rasa untuk produk Alza ni dia better sikit lah. Kalau kita lihat untuk produk Alza ni, fuel consumption lebih kurang 22.1 km per liter. Untuk Toyota Veloz mungkin lebih rendah sikit lah berbanding dengan produk Alza. Dan kesemua power output yang dijana oleh enjin 1.5 liter dual VVTi ni akan dibawa terus ke bahagian roda hadapan. Front wheel drive lah senang cerita kan. So kedua model ni akan menggunakan front wheel drive. Tapi in real life kalau kita lihat Toyota Veloz dengan full capacity penumpang dengan enjin 1.5 liter ni tak capable untuk mendaki bukit. Terlalu banyak sangat power loss.
terpaksa penumpang yang lain keluar, barulah Toyota Veloz ni dapat mendaki bukit. Sama jugalah dengan produk Alza sebab menggunakan enjin yang sama je. Dan untuk safety system, kedua model akan menggunakan sistem keselamatan terkini, di mana untuk produk Alza akan menggunakan produk Smart Drive Assist yang menggunakan teknologi ASA 3.0, manakala untuk Toyota Veloz akan menggunakan Toyota Safety System ataupun TSS. Dan teknologi keselamatan pada kedua model akan dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Control, Lane Departure Alert, Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Front Departure Alert, Pedal Miss Operation Control, Hill Start Assist dan macam-macam lagi. Lastly, berkenaan dengan harga, untuk produk Alza akan hadir dengan 3 varian, dan untuk harga, produk Alza akan bermula pada tanda harga RM69,000 sehingga RM80,000. Manakala untuk Toyota Veloz, kita jangkakan harganya akan lebih mahal berbanding dengan produk Alza 2022. Sebabnya untuk Toyota Veloz ni, dia punya rekaan dan kemasan sedikit lebih premium lah berbanding dengan produk Alza. Sebab tu dia akan mahal berbanding dengan Toyota. Satu lagi, jenama Toyota kan. Toyota ni biasalah, mesti dia mahal sikit. Kita jangkakan akan bermula pada tanda harga RM93,000 sehingga RM99,999 dan 99 sen. Sikit lagi nak RM100,000. Sekiranya Toyota meletakkan harga Toyota Veloz ni pada tanda harga RM99,000 untuk high spec, kita akan lihat persaingan antara Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander. So itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.